Baik, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'alaina hikmataka wa anshu alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد اللهم صل وسلم. Jadi alhamdulillah untuk ke hari ini 30 hari bulan 9, jadual tawajuh kita lah untuk bulan September lah 2023. Jadi tuan-tuan bersyukur kepada Allah Taala, masuk diri saya kan, diberi kesihatan dan iradah dan kudrat untuk tuan-tuan saya dan juga tuan-tuan sampai ke majlis ini kan, untuk mengadakan majlis ketuhanan, apa majlis mengingati Allah, majlis zikirullah, selain daripada majlis zikirullah dan majlis ilmu lah. Sebagaimana kita faham, bang siapa duduk dalam majlis ilmu, walaupun dia tak fokus pun, dan juga walaupun dia duduk dalam majlis zikir, mungkin dia zikir dalam keadaan lalai, apa nama tu, tak berapa fokus, tetap juga diberi rahmat dan ganjaran keampunan maghfirah oleh Allah Subhanahu Taala. Yang tu ada banyak cerita dari hadis lah. Teman tak berniat nak mengupas dari hadis apa semua tu. Cuma di sini majlis kita ni kita kena faham lah. Terutama bagi yang baru sampai kan. Mungkin pertama kali sahabat-sahabat yang ada dalam ni kena faham jelas tujuan. Teman lebih kepada tujuan. Tuan-tuan semua dah matang, semua kerja bagus apa semua lah. Cuma nak dari konsep pemahaman jalan Alhamdulillah, tujuan kita mengadakan majlis ini untuk mensuci bersih, membersihkan batin kita daripada segalian mazmumah. Itu basic dia. Kemudian ke dalam jalan ketuhanan, bila kita dah bersih, barulah Allah Ta'ala apa nama tu, mengizinkan kita masuk ke dalam rahmat dia, apa nama tu, majlis dia. Maknanya majlis ketuhanan ni dia tidak ada niat lain. Innamal a'malu binniat. Bahawa sesungguhnya bermula setiap perkara itu dengan niat. Jadi kita lihat dalam ni, kita punya niat dalam kafiat yang diberi dah faham. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Jadi manifestasi apa nama tu, perjalanan niat ini yang mana dicetuskan oleh Syekh Allahyarham almarhum Syekh Abdul Haq Al-Khalidiyah, yang mana terkenal di Babu Salam, Tanjung Pura, Langkat, Sumatera. Jadi dia dah menyusun juzuk-juzuk itu, dia dah mengkaji ilmu, memperbaiki hati, ilmu makrifah kepada Allah Ta'ala melalui tuan guru dia Syekh Sulaiman Zudi di Jabal Qubis, di apa nama tu, di Makkah kan, Jabal Qubis. Dia ada dua, satu Jabal Turki, dulu tempat tu dah tak ada lah. Jadi pengajian dia tu berdasarkan hati, dalam qalbi kita, menelik, mensuci bersihkan. Jadi di sini berbagai terms yang digunakan lah. Kalau tuan-tuan rajin membaca kan kat Google, berbagai jenis. Jadi tujuan untuk mendekatkan faham. Jadi tuan-tuan kadang-kadang jumpa pelbagai perkataan lain, mungkin rasa konflik. Jadi dia nasihatkan pengguna yang perjalanan lain tu jangan kita campur adukkan. Sebab apa? Iltizam kita hanya satu jalan ini yang disusun oleh tuan guru teman, melalui sanad guru-guru dia. Jadi kita fokus pada satu perjalanan. Sebab apa, kalau banyak sangat tu kita dikhawatiri. Nak belajar tu, belajar ini. Dikhawatiri kita ni menyusun diri dia atas dasar nafsu. Tujuan kita nak memperbaiki nafsu, tapi kita ambil sini sikit, ambil amalan ni sikit. Lala kita dalam tak sedar membesarkan nafsu. Jadi membesarkan nafsu ni, kita tak dapatlah nak mencanai nafsu tu daripada 7 peringkat tadi. Nafsu amarahnya, kita nak naikkan kepada nafsu muhilmah, nafsu lawamah naik kepada nafsu muhilmah. Kemudian nafsu level mutmainnah, yang mana nafsu tenang.
Yang mana dalam Quran sebut, yang bagaimana ayat yang sebut surah Al-Fat ayat 27 hingga 30 kan. Allah jemput nafsu yang tenang. Dia sebut dalam tu, ya ayuhan nafsul mutmainnah kan. Dia tak panggil ya Tuhan nafsu amarah. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam pengkajian martabat nafsu ni, nafsu yang amarah ni maknanya, saya refresh baliklah pada kawan-kawan baru. Nafsu yang dia punya selera dia akan mencari sesuatu yang asi. Maknanya perkara yang lalai daripada Allah. Amarah ni bukan marah tau. Jadi kita dengar apa marah je, marah je lah. Bukan. Dia maknanya mencari sesuatu yang menjauhkan dia dengan Allah. Asi kan. Asi tu maksiat kan. Bukan tak maksiat, dia lalai. Maknanya apa benda yang lalai daripada Allah, dia selera. Tapi bila membawa kepada ketua majlis ilmu ke, ataupun mengajak pada jalan taubat ke, apa jalan kesedaran kepada Tuhan, dia akan jadi tak minat lah. Jadi perasaan tu, nafsu tu nama perasaan. Yang ada saja nafs, nafsun adalah maksudnya diri kita sendiri. Kan? Diri kita yang mana berdiri sekarang ni. Kalau nak cerita tentang diri, seni diri ni ada diri terdiri, diri terperi, diri sebenar-benar diri, diri halus apa semua tu, sepanjang sembang je lah. Cuma yang kita nak kaji sekarang ni, diri hati kita. Kita cenderung ke mana? Kita tengok cenderung ke mana. Kan? Kadang-kadang bila kita nak cenderung ke ni, dia membisik. Tu ciri nafsu yang lawamah. Dah ada dah ciri-ciri nafsu tu, tak salah buat lah. Lepas tu bisik lagi. Alah buat lagi, bukan. Selalu, mula lah. Dia dah bergabung antara kesyaitanan dan nafsu diri tadi yang membisik. Yang mendorong. Nafsu tu memilih. Kalau memilih elok, dia takluk akal. Jadi, teman nak sentuh sikit sebagaimana janji hari tu hari tentang apa? Uh, sentuh tentang status sembahyang minggu lepas kan. Sentuh sikit lah. Okay, apakah unjuran untuk kita mengenal ciri-ciri anasir antara iblis, syaitan, nafsu dan akal kan. Ini teman refresh lah, teman syarah balik. Adapun iblis itu datangnya keakuan diri yang kubra, yang besar. Yang mana ianya daripada segala pandangan terhadap orang lain, dia membesarkan diri dia. Kita lihat ini sifat apa? Sifat iblis yang waktu dia engkar atas apa zaman tu, perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu kita tengok ciri dalam tafsir, kita tengok kan bagaimana dia sombong. Kenapa dia tak sujud, orang lain sujud kan? Itu maknanya dikatakan keakuan diri yang kubra daripada segala pandangannya terhadap orang lain, terhadap makhluk lain. Macam sifat apa malaikat Azazil tu yang besarkan diri dia, enggan sujud kan. Malaikat lain sujud. Yang ni membesar dirinya dengan dirasakan pada hatinya akan riak, takabur, ujub, suma'ah. Kena tengok lah. Kalau diri kita ada riak, ya riak tu dia ada ciri-ciri lah. Bunyi sama. Ciri-ciri apa nama tu, sombong, takabur. Tetapi pecahan tafsiri dia agak berbeza lah. Bagi orang memerhati, orang yang mengkaji ilmu tasawuf. Yang ni riak ni lebih kurang lah. Kita kupas lebih kurang. Dia mempamerkan apa yang ada pada diri dia daripada segala ketinggian, dia nak pamer pada orang. Dia nak, macam tu dia solat. Aku solat ni khusyuk ni. Orang tengok takbir aku kemain lagi. Lemon ni renung aku solat. Dia riak. Riak mula lah. Dia pamerkan kelebihan dia. Kalau dia ada kereta besar, dia ada naik kereta tu lain macam dia rasa. Orang mandang aku ni. Jadi jaga. Kita ahli arabillah yang jalan ni akan detect. Tak boleh lah aku ni. Dah masuk riak ni. Nak mempamerkan segala kelebihan kita kepada makhluk lain. Dengan tujuan supaya makhluk ni melihat kelebihan aku. Tu riak. Takabur pula. Dah nyata kesombongan dia. Kalau dia cakap tu lah, setakat dia tu. Aku sebelah jari aku jentik je. Begitu. Kesombongan dia. Ciri-ciri sama. Cuma dia punya apa nama penzahiran berbeza. Kalau pula ujub ni kan, ujub ni dia rasa diri dia dah terbaik lah. Dia terbaik. Aku buatnya, aku ini kemah ni. Dia rasa aku buat semua yang
semua mahu menjadi dah. Kalau aku bagi keputusan dalam mesyuarat dah, oh jadi saja demo ni. Demo mana aku lain macam ni. Wujud. Suma'ah ni pula merasakan ibadat dia dah sempurna Suma'ah. Lebih kurang tu ciri-ciri dia lah. Dia mengherani diri. Dia wujud dengan Suma'ah tu hampir-hampir sama lah. Tetapi dari segi penzahirannya berbeza. Lalu ia akan menyuburkan ke semua elemen-elemen tadi, menyuburkan pula sifat sombong ke atas segala manusia lainnya. Sifat sombong tu menyebabkan kemukaan Allah. Yang ini memang dah nyata. Sebagaimana kita melihat kesombongan Firaun kan, Ramses IV kan, bagaimana dia telah dihina Allah, bagaimana ditenggelamkan oleh peristiwa Nabi Musa, dibelah dalam laut merah, dibelah laut merah dan ditenggelamkan. Maknanya bila ada orang sombong ni pada ciri kita ni, Allah akan benam kita. Allah akan hina kita. Jangan kita rasa maksud hina benam tu bukan apa. Dari segi apa yang kita buat tadi akan mendapat kesusahan, kesulitan, ditenggelam. Macam mana Firaun lah. Apa benda dia kesombongan itu kita akan direndahkan Allah. Melalui berbagai bentuk lah. Itu tak tahulah. Sesuai pada kadar kita punya sifat kesombongan tersebut. Jadi kita kena hati-hati lah. Buat sesuatu kita cek. Aku niat kenapa ni? Nak buat apa ni? Kita kena cek. Itu orang Arabella tu sentiasa menelik diri. Kita kena faham. Orang sebab qalbi ni baitul mukminin. Maknanya qalbi ni tempat telik orang mukmin. Yang mana dia ada mempunyai anasir latifatul rabbaniyah. Mana tempat telik Allah pula. Kepenghalusan dia, Allah akan telik hati kita. Kita dengan Tuhan je yang kita faham. Kita tahu. Komunikasi kita dengan Allah tu halus. Kita kena selalu cek. Ya, sebab dalam suluk ada beberapa perkara disiplin. Kena ukuf zamani, ukuf adadi. Ada perkataan-perkataan tu. Disiplin untuk memerhati batin ni. Zikir dia setakat mana. Aku berapa jam sekali aku kena cek. Zikir qalbi aku berjalan tak? Ada aku lalai. Ada aku masuk unsur-unsur mazmumah. Kena cek selalu. Itu ada dikaji dalam mata pelajaran suluk. Maknanya itu ciri-ciri iblis. Bukanlah penzahiran iblis tu apa bertokok apa nama tu, berbelalai tu. Itu cerita lain. Itu penjelmaan zahir tu kita ulas dalam bab lain. Ini kita nak cerita ciri-ciri maknawi dia. Mana ciri-ciri batinnya, sifat-sifat yang perlu kita kenal. Pasal benda tu hari-hari kita hadap. Bukan kita jangan cerita pasal orang lain, hari-hari kita yang hadap. Kejap nak ngamuk, kejap marah. Ni ciri-ciri apa ni? Kena kenal tu kan. Pasal apa? Allah pesan, sesungguhnya iblis dan syaitan itu musuh kamu. Maka laksanalah mereka, maknanya nyatakanlah mereka sebagai musuh. Kalau kata ada musuh di depan kita, kalau kita ada senapang, kita semua hati ya. Lagi jaga kan. Nak. Dia masuk je aku tembak. Dia masuk. Contoh macam tu lah. Okay, lagi kemudian kita masuk tajuk kedua. Manakala syaitan itu datangnya pula dengan membisikkan akan ia ke dalam hati anak Adam itu dengan was-was, syak, waham dan su'uzan. Mana dia membisik. Sifat dia membisik. Sekarang bila kita ada orang buat baik, kamu percaya dia tu ada je negatif tu. Maknanya negatif. Sifat-sifat su'uzan tadi kan. Was-was, syak dan waham. Was-was ni pun sama lebih kurang. Bila kita buat, kita dah apa nama tu, betul ke ni kan. Ambil wuduk tu, dah penuh dah ni muka ni. Tak kena dari ni. Tak 50-60 kali lebih kurang. Cuma pernah tengok orang. Dah lenjun baju situ. Dia ambil wuduk. Baru cerita ambil wuduk. Dia dah was-was. Maknanya dia ada penyakit yang dibisikkan syaitan. Manakala syak pula. Syak tu lebih kepada yakin. 70% yakin, 30% was-was. Aku belum okey kot. 70. Tapi ada pula bisik lagi was-was juga. Dan dinamakan itu adalah syak. Kuat lagi, dia punya kekuatan yakin tu lebih kuat daripada tak yakin. Manakala waham ni antara dua lah. Waham ni lagi tinggi ke dia punya ketidakkeyakinan dia lagi tinggi daripada yakin. Dia maknanya dia lebih kepada kadang-kadang dia terbisik. Allah Ta'ala ni ada ke tak ada. Apa? Dan dia main waham. Jadi hati-hati. Kita macam mana apa wujud. Bila itu dia pula kelonggaran hati orang mukmin bila tidak mengkaji dan mempelajari mengaji kan. Itu perlu mengaji bab tauhid ni ada guru.
Guru tu sebagai rabitah yang mempertautkan hati dia dengan keyakinan. Kadang-kadang kita boleh je Google apa itu sifat 20, apa itu sifat ma'ani, apa itu sifat apa nama takdir mu'allaq mubram. Itu boleh baca. Ini. Tapi di mana bentuk tarbiyah? Macam mana orang kata Allah itu qadim? Betul terpecah dua qadim mutlak, qadim adadi, qadim zamani macam mana. Jadi kalau tak ada guru menerangkan, kita dah duduk dalam was-was. Syak. Jadi itu perlunya berguru kan. Ha, kena ada ilmu, tapak ilmu tauhid tu kena ada. Ha, kemudian kita tengok nafsu kedirian nak, kita tadi sebut dah tentang syaitan tadi kan. Okey, berkenaan kita sentuh nafsu. Nafsu pula ialah kedirian manusia yang bernasabkan kepada iradah basyariah anak Adam. Yang ini dalam bentuk kehendak. Nafsu itu bentuk kehendak. Yang mana sifat basyariah ni kemakhlukan. Kita perlu makan, minum, kita perlu kahwin, kita perlu pada duit, kita perlu pada tempat tinggal. Tapi bila kita dah masuk pula nafsu yang berlebihan, di mana dia panggil amarah tadi, nafsu yang berdasarkan dia mencari sifat asi, mana yang menjauhkan dia dengan Allah, mulalah. Kalau makan tu, kamu makan dia pula baik kan. Dia hilang sifat-sifat ciri-ciri Nabi. Nabi kata makan ada lapik dia, ada udara, ada apa semua. Dia tak peduli tu lah. Aku kalau makan orang 3 pinggan aku. Memang aku bantai benar dan benda ni. Tambah orang ajak makan belanja pula. Oh, dia lebih daripada orang tokek. Apa? Tuan yang belanja. Tuan yang belanja ambil nasi goreng paprik yang dia bantai 3 rasa segala sotong. Ada juga kawan-kawan. Kita takut juga. Yang tu berlebihan nafsu dia. Kalau kita panggil saratul ta'am. Kuatnya makan. Saratul kalam. Kalau dia apa benda dia buat berlebihan. Kalau satu kalam tu korang, kalau bercakap dia nak menang. Oh, aku kalau dulu ni, apa nama tu, dia bercakap contohnya, anak aku ni belajar di London apa semua, gaji sebulan 10,000, aku dia bagi 3,000 macam tu je. Oh, dia besar. Dia cakap dengan orang yang kita, dia apa je ada kan. Dia nak menang lah. Perkataan lafaz dia saratul kalam dia panggil. Kalau berdebat agama pun sama juga. Oh, dia dah tahu semua. Aku yakin ni lelaki apa semua kan. Kadang-kadang dia fotokopi je. Kadang tak mau layan. Kita jauhkan diri lah daripada benda-benda itu. Terutama orang jalan Arabilah ni, kadang-kadang kita duduk dalam jalan ni, kita rasa kita pandai lah. Ada juga, kena hati-hati. Kan? Teman dah lalui zaman-zaman itu kan. Jadi teman pun pesan-pesan pada kawan-kawan lah. Ini berapa minit ni? Ini 17. Okay. Jadi kita lihat tadi, dia perlu ada makan, minum, sifat nafsu tadi, kefitrahan tadi kan. Harta, tetapi kita lihat. Kalau harta pula, dah dia terlalu cinta pula. Oh, macam mana projek tender apa. Boleh kamu berapa persen. Mula dah ada. Dia nak dapatkan harta, nafsu dia membuat, dia dapatkan cara haram. Mula lah. Aku bagi projek 20 juta, takkan tak ada apa kot. Dah mula kona. Jadi kita tak nak maksiat tu jadi budaya. Itu kita kena jadi hati-hati lah. Memang of course apa benda yang kita dah buat lama ke dah apa. Dia jadi tight pada kita. Jadi susah lah. Sekarang lah memang macam tu dapat projek tender. Itu kata susah sebab kita yang tak ada communicate dengan Tuhan. Tak ada. Kita mohon pada Allah. Aku tak boleh nak lepas je nak bantu. Teman bukan nak kata kau JTM. Ada ujian tu. Ambil minyak kau baru aja ni. Kamu aku nak jual minyak kamu ni. Esok kamu ikat lah tender aku kan. Ah, aku bagilah tiba-tiba datang. Apa benda bagi apa? Kita tak tahu kan. Dia memang pula ngajar kita. Oh, jadi teman dapat isyarat ini bukan ini nama rapid ni kan. Seletak pula under table apa benda ni. Jadi kita tak selesa. Kalau ambil juga kita punya solat, kita punya zikir ke, kita punya selawat ke, dia tak ada padu lah. Dia mesti longgar. Tak cakap buat lah. Ni cabar macam nyuruh pula ya. Tapi itulah keadaan dia. Mesti out. Kan? Mesti out. Kita nak benda tu makan contoh. Kita makan pula benda haram apa benda syubhah. Pakat lebuh lah. Kalau buat juga, apa dah sampai sakit ke, apa ke. Sekarang mula lah kereta rosak lah. Duit banyak tapi tak berkat. Banyak terjadi dah. Jadi kita sama-sama ambil perhatian. Kalau berkahwin pula, dia mula lah kan.
Kalau boleh, duit dah banyak ni, tadi dah dapat harta, aku nak mula nak pasang lebih maksudnya. Kan tak salah lah, tapi atas dasar tu, nawaitu, tingkat apa dia, approach dia tu, nak kerana apa? Kerana nak nunjuk kawan kan, aku demo, Cik Jamil boleh 2-3 tu, aku tak boleh. Mulalah. Contoh. Yang cerita Piramli ya. Jadi dia rasa, dia tahu nikmat kesihatan tu, dia dah, nikmat kesihatan ni dah macam salah guna lah, walaupun atas dasar benda tu boleh dibuat, tapi dia punya internal tu, intuition kan, niat dia. Jadi kena hati-hati. Sebab kita ni orang jalan Alhamdulillah, dia memang berhati-hati dengan niat. Apa tujuan, macam contoh Semang bagi ceramah hari kan. Dia cerita tu jelas, dia cerita tu memang orang kata lantah, jujur, directly kan. Memang kena. Siapa yang ada masalah berdepan dengan dia, minta maaf, cakap jangan nak fake. Memang dia akan telanjang macam tu. Dia tak adalah pinpoint. Macam ni tak ada. Tapi setiap murid yang ada problem, dia perlu basuh direct. Teman dah macam pernah macam dah berasa panas ni lah. Aku kena ke? Semua orang cakap. Yang si A kata, macam ni kan, aku yang kena tadi. Aku pun kena. Masing-masing cerita. Wah, ini benda satu macam. Jadi, tarbiyahnya membasuh hati. Jadi itulah kita kata jalan guru Alhamdulillah ni dah rare lah, susah nak dapat. Ada tapi jarang-jarang. Habis. Ha. Yang ni nafsu yang dicela, nafsu yang apa nama tadi tu sentiasa nak berlebihan lah. Sedangkan sifat wasatiyah tadi, kesederhanaan itu adalah sunnah Nabi SAW. Tapi kita pula mengambil itu sebagai satu kehendak yang mana tidak menyuburkan iman langsung, dan malah kan boleh merosakkan akhlak kan. Kita takut berlebihan tu merosakkan akhlak dan iman. Nafsu yang tercela ialah nafsu yang jauh daripada kebaikan, yang mana ia mendorong, dia punya iradah, dia punya movement tu mendorong kepada kejahatan. Yang ini nafsu yang taat pula ia mengingkari kepada Allah. Dia taat tapi taat mengingkari Allah. Jadi kita tengok perkataan jalan ni kan. Dia taat tapi taat dia pada mengingkari Allah Ta'ala. Baik dari segi maksiat zahir dan maksiat batin. Jadi, of course lah kadang-kadang kita buat sesuatu pak susah. Kita kan cakap senang lah. Kalau orang cakap ni kan. Aku yang kena, aku yang ni nak macam mana. Tak apa. Itu yang kita istiqamahkan jalan ni. Merayu kita dengan Allah. Istighfar tu pertama lah. Yang kita astaghfirullah. Tuan-tuan ingat itu ucapan sembang-sembang ke? Ucapan sekadar macam kita nak berjanji ke? Tak. Minta maaf khabar tuan-tuan. Ucapan itu adalah lahir daripada hati kita. Kena basuh hati kita. Itu adalah disiplin dia daripada atas turun ke bawah. Kita rasakan maghfirah, keampunan Allah tu nyata pada kita. Basuh kita dosa zahir, dosa batin, tahara zahir, tahara batin, tunduk kan. Kalau boleh rasa sebab itu, rasalah pulanglah pada dari segi tuan-tuan kan. Tunduk kan, astagfirullah. Dia beza dengan astagfirullahalazim. Itu dia dah mengambil sifat dan apa nama tu mufrad. Sekarang ni kita ambil mufrad saja. Semata-mata dia Allah yang ampuni kita. Astagfirullah. Kita tak payah nak masukkan sekali asma Allah Ta'ala, Al-Azim, Al-Jabbar, semua tu. Kita itu disiplin dia, bukan betul tak boleh. Astaghfirullahalazim. Boleh, tapi kita kehendak kita adalah mensuci batin kita supaya dengan diri Allah Ta'ala sendiri yang mengampuni kita kan. Dia ada sifat-sifat lain. Al-Ghafur, Al-Jamal. Itu nanti, itu cerita lain lah. Dalam suluk aku dia ulas lain lah. Diterangkan lain. Sebab kita, ini dipanggil istimufrad. Astaghfirullah tu memang disiplin dia daripada syiar dua rokan. Untuk orang yang dalam majlis tawajuh, dia astaghfirullah wajib. Dia tak ada astaghfirullahalazim alladzi. Itu dah campur wirid pula. Tapi bagi yang dah arif besok, dah lepas suluk, dah makam tahlil, dah makam apa nama tu, dah approach apa nama tu, kekuatan khalifah telah dilantik, orang contoh semua tu, itu sembang lain lah. Sebab teman tak berniat kalau nak sembang berasas macam poyan bak tinggi, dan tu tuan-tuan bagi berkecamuk kan. Itu tuan-tuan ternaik pula gairah. Ya, aku kenalah. Ini tinggi makrifat ni, aku kena ambil dia jalan. Aku kalau boleh nak kejar ni. Udah pula gairah. Yang itu jadi isim. Isim tu benda tu tak. Kita mampu bawa 10 kilo. Kita beden 150 kilo kan.
Macam mana badan kita penerimaan. Itu jadi isim tu panggil weng apa semua tu tak betul ya. Dia kapasiti ni ayah ni dah bagi sampel. Kapasiti badan kita bawa basikal, dia kata bawa basikal, bawa seguni berah. Kita punya gairah nak dapat 20 guni berah, bawa je. Habis dalam ada rim bengkok basikal. Macam dia rohani, dia ada kapasiti dia. Jadi dengan berkat jalan ini teman tarbiahkan sedikit demi sedikit sesuai dengan apa nama tu kapasiti ataupun bakat potensi pada seseorang. Murid yang berkehendak. Bagi tuan-tuan ni panggil muridin. Orang yang berkehendak. Kalau tak ada kehendak boleh datang. Melaka, apa. Kuala Lumpur, Shah Alam, kan, Penang, Kedah. Kekuatan kehendak tu. Itu nama murid. Murid yang berkehendak yang sungguh-sungguh. Itu kalau ada kawan-kawan kita yang main-main tu bukan murid. Itu tuan-tuan nak tahu nak buat apa lah. Kita ada kekuatan kan. Jadi malah nak komen lah. Tapi kita kena alert lah benda ni. Jangan kita terpalit. Kan. Jalan ni jalan riadah. Ada pula kawan ke teman. Nanti mereka rakaman tu bagi teman. Teman nak dengar. Pula boleh lah bagi dengar. Tapi dia jalan riadah. Bukan jalan dengar sembang je. Berlambak YouTube macam-macam. Ilmu Marifat. Google lah dengar lah kan. Tapi tak ada riadah. Tak ada apa nama tu. Kalau main bola tu. Boleh tengok stadium je. Oh sana sini. Oh sana makin amun. Dia bila sebab bola. Sepak pun tak kena bola. Apa kan. Biar orang tu yang centralize dengan duduk latih dia. Push macam mana. Main keliling, main taktikal apa semua. Barulah kita rasai alami macam mana pengalaman orang duduk sebagai pemain bola kan. Begitu juga dalam jalan ni. Kena ada approach dia, ada amal dia. Kita bukan nak sembang kari dekat istilah kau. Sembang kari je kan, tak mau. Tapi tak apalah, dia mungkin dia niat nak dengar tu. Kalau kata boleh bagi je, tapi itulah. Agak less kat situ lah. Ya. Okay. Kemudian kita sentuh pada akal. Akal ialah nasabnya akan ia cahaya sifat kaunuhu aliman Allah Ta'ala. Maksudnya sifat cahaya, sifat mengetahuinya Allah Ta'ala. Yang memilih akan dia perkara yang baik dan cenderung kepada menyukai akan jalan hasanat, jalan kebaikan. Serta apa juga yang membawa kepada suburnya iman. Jadi akal dia fitrah dia mesti pilih yang baik. Dia sebut akal ni, oh ini tak boleh ni. Ini haram ni, ini kalau buat ni tak dia jadi dia akan approach perkara yang baik. Nafsu pun dia akan sedar bila nafsu dengan akal ni, akal bila bertemu dengan nafsu, dia akan alert lah, dia akan alert. Jadi akal tu akan mendorong nafsu supaya jauhilah perkara yang bercanggah dengan syarak kan dan lain-lain lah. Tak payah syarak pun kadang-kadang orang kafir pun dia tengok benda ni tak not good lah apa. Dia pun pada maruah integriti kan walaupun bukan Islam. Tolong orang pembuluran kat Afrika tu akal yang baik-baik tu. Itu kita mohon kepada Allah benda tu akan menjadi asbab dia kepada sifat perkasihan Allah. Allah pun bagi mahabbah apa semua. Taufik dan hidayah dia mungkin dia satu hari dia beriman kita tak tahu. Kan? Kadang-kadang kita tuduh semua orang kafir dia laknat Tuhan. Masuk neraka semua. Kafir macam mana kan? Dalam fiqh ada dua kafir. Zimmi, kafir harbi. Benda-benda tu ulama fiqh dah terangkan. Ini tak kita tengok orang kafir je, kita rasa kita mulia. Kita pun tak tentu lagi. Kalau kita punya perangai pun lebih kurang lema juga kan. Orang yang kufur. Kadang-kadang kita tengok ada setengah orang, setengah kaum, setengah kaul, setengah puak mengtakfiri kita. Mengtakfiri orang Islam. Tak pilih dia apa? Ni orang kafir. Mereka nak masuk kafir, nak jadi kafir. Dia tergah-tergahnya kita. Jadi, bagi orang Aribelah, kamu nak tuduh ke apa, melantak kamu lah dengan teman macam tu. Tak ada nak gaduh, tak ada apa. Itu hang punya pasal lah. Itu teman ada keyakinan kita. Kita ada keyakinan kita kan. Lantak dia seragah kan. Tak pilih demo, kafir. Nanti mereka punya, itu kafir atas lidah kamu je lah. Teman tidak kan. Kita malah nak bergaduh dengan orang. Biarlah. Dia pun tak menempuh jalan ni. Jalan kita, keimanan kita lebih kepada ainul yakin, hakul yakin. Kemudian di atas redha Allah pula ada dengan rahmat Tuhan, kamalul yakin. Kesempurnaan keyakinan. Itu duduknya dalam martabat orang yang murakabah dengan Allah. Dia apa semua tu ada level.
Kita ni disiplin je, nak mendorong kita cari jalan kan. Allah kata barang siapa yang duduk di atas jalanku, yang dengan sungguh-sungguh saya aku tunjuki. Kan? Benda tu kita nak ikut lero tu. Tu kebetulan tuan-tuan dalam jalan ini, ikut disiplin jalan ni, ada jalan lain lagi. Qadiriyah ke, Naqsyabandiyah ke, apa nama tu, Syatariyah. Ada banyak. Tapi soalnya, bagaimana kita nak membentuk hati kita kan, nak membentuk. Semang sendiri dah faham. Kalau macam Syatariyah, macam ni dia punya jazbah. Samaniyah, sebab teman kaji. Dulu teman buka bicarasufi.com, masa tu era tahun 99 sampai lah 2012 lebih kurang, teman dah bergaul dengan kawan-kawan daripada tarekat lain. Teman tak akan, masa tu adalah perasaan asabiah, pokoknya aku lah, jalan tarekat aku yang lebih mendalam apa. Tak ada. Bila dah Tuhan tunjuk satu persatu, rupanya ada rezeki dia orang masing-masing pada tahap-tahap tertentu. Jalan ni ada macam ni. Jadi kita tak adalah unsur nak iktirat, nak kata ni macam-macam semua, tak ada. Yang ni kita berlapang dada, tawakuf lebatin gitu kan. Kamu jalan, kamu kadang-kadang ada benda yang sama tu kita raikan lah. Oh, zikir macam ni, zikir rasa. Sambil bergerak badan apa semua. Best tu. Raikan dia kan. Kadang-kadang dia pun pula tengok kita, dia pun tak faham. Apa benda, dia diam je. Tak ada rasa apa ke. Macam ada yang kata tak ada perjuangan. Dia pula, dia menganggap begitu. Ada yang nak kata lantak dia lah. Tapi bagi kita yang menempuh, kita tahu. Macam mana kesan dia, keadaan dia kan. Okey, akal pula, ya akal yang waras, ya, dia akan mendorong nafsu untuk masuk ke dalam kesucian supaya memilih perkara yang jauh dan cemar daripada kekotoran maknawi. Termasuk sifat zalim, kejam kan. Contoh kita nak buat sesuatu kan. Nak contohnya apa nama, menginai makhluk lain kan, contoh kan. Teman dulu aki budak masa pun tanya, Anapiah tahu lah. Asyik nak nampak burung, nak melestik burung kan. Masa zaman. Sekarang dah tak boleh. Aduh. Rasul tak boleh. Dulu budak akal kita kurang. Kan. Tak berapa nak faham tentang sekarang ni. Tak boleh. Jadi ni save pula cerita lama-lama. Kan. Jadi kita, dia jadi pelan berbeza. So akal dah matang tu. Akal dah sempurna lah. Dia punya dorongan dia tu. Dalam surah ini, Al-Ala ayat 14 sebut, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan dirinya. Mana Allah janji keuntungan kepada orang yang sentiasa menyucikan diri dia. Walaupun dia tak bersih lagi, tetapi orang yang sentiasa menyucikan diri dia. Allah kata ada keuntungan, buat je. Keuntungan tu sama ada di dunia, dalam apa nama tu, dalam rahmat, rezeki dan sebagainya. Dan kedua, keuntungan maknawi yang mana ditunggu tersedia di akhirat. Itu sebabnya kadang-kadang disebut ada surah tu, sesungguhnya orang yang diterpilih itu mendapat 2 syurga. Banyaklah kaul yang kata 2 syurga tu, satu melihat wajah Allah, satu syurga segi persediaan nafsu kita, segala benda yang lazat-lazat, itu terpulang. Tapi lagi satu tu rahsia. Apa yang kita dapat, itu terpulang orang yang diberi 2 syurga tadi kan. Jadinya orang yang beruntung, orang yang menyucikan dirinya dan mengingati nama Tuhannya lalu dia solat. Pengertian solat ni pertama, dia ingat Allah, dia akan nak menyeru kepada solat yang berdiri batin, zahir ni. Dia ada rukun qauli, rukun fi'li, takbir, takbiratul ihramnya, ada rukuk, ada sujud, apa semua kan. Ada sampailah 2 salam. Lagi satu solat ialah yang berdiri dalam batin. Maknanya dia panggil solat tu daimun. Jalan-jalan ni ada yang kaum yang sesat, jalan yang sesat, jemaah yang sesat dah mengotorkan maksud solat tu daim. Solat tu daim niat je. Kita dah zikir, dah ingat Allah tu solat tu. Jadi solat zahir ni tak perlu sangatlah. Boleh tinggal kita. Jangan. Penzahiran solat tu daimun tu yang berkekalan, dia akan menzahirkan solat yang berdiri ni. Dia zahir pasal kita ada tubuh. Lainlah yang cakap tu dah tak ada. Tinggal roh je, lantak kamu nak solat macam mana pun. Dah tak ada. Dah tanam dalam tu kan. Jadi orang salah faham. Jadi kemudian sangat solat tu daim pisau ke pistol, mentarik nyawa mereka. Takut pula. Jadi banyak salah faham kan. Kadang-kadang ada kaul pula, aku
solat ni kata guru aku, kalau tak khusyuk, tak payah solat lagi. Teman pun terkepa. Dia kamu habis tu macam mana? Khusyuk dah kamu tak buat dulu. Kan? Kamu tengok royan. Royan ni tak sedap. Dan dia tak salah ambil. Wahannya belum pegang pun lagi kan. Macam mana dia tahu royan tu tak sedap kan? Jadi itu berbagai kaulan. Jadi kita punya jalan membersihkan batin dan mendirikan syariat tetap macam biasa sebagaimana Rasulullah SAW. Kalau ikutkan martabat Rasulullah dah sampai ke Mi'raj apa semua, sudah tu Muntaha pun sampai. Apa masalah dia? Rasulullah boleh je tak payah solat kan. Tetapi apa pasal dia membuktikan balik daripada Mi'raj tu dapat perintah solat pula lagi kan. Mana berharga itu kualiti apa nama tu rahsia yang ada dalam solat tu sendiri kan. Jadi bila jalan ni teman cerita, once kita dah lazim mulazamatul zikri itu, dah kekal, dah berbekas, tuan-tuan akan mencintai solat. Jangan cerita banyak, dia akan feel macam tu. Kalau makin zikir, makin malas solat, zikir kita tak betul lagi. Hati-hati ya. Dia punya benchmark macam tu. Jadi dah sampai masa ke 35. Jadi teman pun nak sentuh lah ni pun ada satu perkara. Ini tak tahu lah. Boleh lah minggu depan ke bulan depan lah. Ni berkenaan maqamat dan hal ni. Tak apa, teman sentuh sikit pasal dah cukup masa. Maqamat hal ni maknanya apa yang dirasai dalam tuan-tuan melaksanakan zikir, melaksanakan tanggungjawab, melaksanakan disiplin kafiat yang tuan-tuan ambil tu kan. Dia punya terbitan tu membawa kepada gairahnya kita untuk duduk dalam jalan ni. Macam orang kata, rokok lah kan. Isyak tu sedut dia lain macam rasa, feel dia. Jadi akan berlaku hal tu menyebabkan tuan-tuan kita agih dalam beramal ibadah. Macam rokok kan. Orang dah isap rokok. Tak payah, mana ada orang suruh. Kamu rokok isap. Rokok sebatang, sehari 20 kotak. Ada pula orang tolong orang suruh. Tak ada kan. Orang yang kata rokok tahu. Aku mana pula orang suruh. Aku nak sendiri. Jadi dari sudut itu, jalan amal ni kita akan dapat jazbah. Dipanggil al-hal tadi. Menyebabkan kita seronok untuk beramal. Kadang tengok ke tarikh. Lambat lagi tawaju. Aku dah dia jadi lain macam dalaman tu kan. Masing-masing. Jadi kalau tuan-tuan dalam batin ada itu telik diri ya. Telik diri ada maknanya Allah mengasihi tuan-tuan dengan tanda dia beri tajalli. Kalau pergi sekali tak ada apa pun majlis tu. Penat aku je. Ada ke kawan pergi sekali dah di mana jauh tu. Pengatur Tolak Intan tu pergi sekali tak ada apa dah. Jadi kita teman takkan nak panggil macam orang je minyak ubat pula. Mari dah kena gitu gini. Teman tak begitu sebab tuan-tuan muridin, tuan-tuan yang mendatangi guru kan. Takkan teman pula kempen kan macam parti politik pula. Kita kena undi gini kan. Tak nak lah. Itu bukan. Tuan-tuan selagi dah cukup. Tak ada kehendak, teman layan. Teman akan pun tuan-tuan sungguh hati. Kalau ada kehendak nak tu dah ada program kita tajir, solo apa semua. Kan tawajuhnya kan. Pasal kita nak memenuhi uh, sifat-sifat orang yang berkehendak mahu kepada mahmudah tadi kan, nur kan. Pengetahuan tu nur, anasir nur. Jangan kita kalau kita orang menggairah kepada maksiat, kita dah masuk anasir nar. Tuan-tuan nak pilih lah nur ke nak nar. Nar api. Nanya. Jadi insya-Allah kita buka sesi pertanyaan lah dalam 5 minit ke macam mana. Kawan ada member baru tak ada persoalan ni. Ada nak tanya sikit macam mana ke? Kalau WhatsApp je kan. Mungkin tak puas. Ada. Allah. Ada. Jadi kalau tak ada kita minta sahabat kita apa cikgu doa penutup cikgu. Tak ya. So.
الحمد لله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك كريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم هاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيب لي إلا ما كتبت لي، ورضني بما قسمت لي. Ya Allah, ya Tuhan kami, ikatlah diri kami dan hati kami ini sebagai muridin yang mencari di jalan-Mu, ya Allah. Ikatlah hati kami ini sebagai muridin yang mencari di jalan-Mu, ya Allah. Ikatlah hati kami sebagai muridin yang mencari di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau peliharalah guru kami, ya Allah. Engkau peliharalah guru kami, ya Allah. Engkau peliharalah guru kami, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.